Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari baca, salam hari Khamis. Semua ni lah nak salam hari ni. Okey, terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan bersama kami untuk live hari ini, iaitu live Jom Baca 10 Minit dengan temanya, tahun ni kita Jom Baca 10 Minit, kita temanya adalah baca itu terapi, dan topik kita hari ini adalah membaca terapi diri. Alright. Okay, so saya sangat-sangat berterima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Johor atas inisiatif dan jemputan untuk kami. Saya selaku moderator hari ini, Farah Wahidah binti Badrul Hisham, bersama 3 orang panel yang berlainan background yang kita akan melihat dan mengupas topik membaca terapi diri. Okey, jadi saya kira sebelum saya mulakan, ingin untuk saya nyatakan di sini bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini hanyalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja, dan ianya merupakan pendapat dan komen peribadi moderator dan panel, bukan penilaian rasmi perpustakaan. Pihak perpustakaan tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh panel. Baiklah, so tanpa buang masa lagi, saya minta untuk kita bersama-sama berkenalan bersama dengan panel kita hari ini. Subhanallah, apa nak jadi dengan mulut saya ini? Ya Allah, tersasut-sasut je. Baik, semua viewers, hari ini kita akan berkongsi dengan mereka bertiga ini. Panel pertama kita, Puan Nadira Ma'arif. Puan Nadira, say hi sikit. Hai. Puan Nadira bersiaran daripada mana tu? Pada Pasir Gudang, Johor Bahru. Okay, alright. Okay, nanti dulu lepas ni baru kita kenalkan diri. Ni nak hi dulu. Okay, panel kedua kita adalah Protas Syakirin. Protas Syakirin, boleh kongsikan bersiaran langsung di mana tu? Okay, Assalamualaikum. Saya daripada Kota Baru, Kelantan. Kelantan. Saya pun tak tahu dekat Kelantan. Okey, terima kasih Tuan Syakirin. Negeri Maitone. Okey, baik. Okey, baik, panel ketiga kita yang tidak asing lagi bagi dunia imej, iaitu guru imej kita, Puan Mariani. Puan Mary daripada mana tu? Saya di Ampang, Selangor. Ampang. Okey, itu kita ringkas. Terima kasih Puan Mary ya. Itu ringkas sahaja, kita nak say hi dahulu untuk panel-panel kita. Jadi saya nak, sebelum berkenalan dengan lebih lanjut lagi dengan panel kita, boleh panjang-panjangkan live ini, kongsi lagi bagi ramai lagi yang dapat manfaat untuk membaca terapi diri yang kita akan kongsikan hari ini ya. Baik, okey, so kita akan terus kepada berkenalan dengan lebih detail lagi. Okay, kita nak minta Puan Nadira Ma'arif kita, saya nak cakap dekat semua viewers dan juga semua, sesi kali ini kita buat santai sahaja. Santai sahaja, moga-moga santai dan sampai insya-Allah. Okey, Puan Nat, boleh kenalkan diri sedikit, latar belakang mengenai diri Puan Nat? Okey, terima kasih pada moderator kita hari ini. Ceria kita di hari Khamis. Kalau orang Johor hari Khamis ni memang suka sebab balik kerja awal. Lagi-lagi bulan Ramadan ni lagi awal. Ke macam mana? Sebab saya ni memang duduk rumah sentiasa. Saya hari Khamis menunggu suami balik awal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih berada bersama kami pada hari Khamis ini. Okey, insyaAllah saya bersiaran daripada Pasir Gudang. Okey, sedikit pengenalan tentang saya. Saya merupakan kaunselor berdaftar tapi tidak terlibat di mana-mana setting amalan. Okey, bermakna saya bekerja sendirilah. Okey, saya juga merupakan salah seorang perantis Akademi Bodenno. Okey, bagi yang mengenali Bodenno, merupakan salah seorang antara buku bestseller. InsyaAllah kami antara perantis beliau yang seramai 50 orang. So dalam Akademi Bodenno, saya merupakan ketua unit jualan. Maknanya terlibat dalam macam mana nak marketing buku, nak jualan buku. InsyaAllah saya lah orang yang bertanggungjawab. Okey, itu saja sedikit kenalan tentang saya. Nanti kalau panjang esok tak habis cerita tentang diri sendiri. Okey, silakan. Baik. Terima kasih Nat. Terima kasih, saya biasa panggil dia Nat ya. Boleh Nat, saya panggil Nat je masa live ni ya? Boleh. Okey, terima kasih Puan Nat. Okey, seterusnya kita pada panel kedua kita, Protas Syakirin. Boleh kenalkan diri sikit untuk viewers kita tahu siapa sebenarnya awal Kelantan. Okay, Assalamualaikum semua pada semua viewers, juga panel yang hebat-hebat semua. Salam kami, salam balik awal kata Puan Nat.
So, dalam Ramadan yang ke-10 hari ini, saya Syakirin Yuslan daripada Bumi Kelantan, Kota Baru hari ini. Kelantan sedang naik mendadak, doakan untuk COVID. Dan saya merupakan motivator di syarikat namanya Protas Legacy, Professional Ustaz, berpaksi kat sini lah, kat Kelantan lah, tapi bergerak seluruh Malaysia. Masa yang sama, saya juga antara perantis Akademi Borono kerana nak libatkan daripada penulisan lah. Dan ada beberapa lagi yang saya terlibat dalam masyarakat, khususnya remaja daripada sekolah rendah sampai dekat corporate level lah. Banyak yang sedikit pengalaman yang Allah bagi, memang banyak boleh kongsikan lah sebenarnya, insya-Allah. Khususnya untuk tajuk hari ini, kan, baca terapi diri, insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Protas Syakirin. Jadi cerita sebenarnya jemput Protas Syakirin ni. Cerita ni macam nanti kita cerita sebab sebalik cerita itu sebenarnya bagus untuk kita sama-sama kongsi, sebab apa yang berlaku pada Protas Syakirin bukan berlaku pada beliau sahaja, saya percaya berlaku pada ramai lagi orang yang sedang menonton ni, ya. Okey, kita teruskan pada panel kita yang ketiga, iaitu Puan Mariani. Puan boleh kongsikan sikit latar belakang Puan? Terima kasih Puan Farah. Lama dah tak jumpa Farah sebenarnya ni, macam lama. baru jumpa balik dekat dalam online, face to face sangat jarang. Baik. Assalamualaikum kepada semua penonton, dan hari ini topik ini bagi saya sangat dekat dengan hati saya, sebab dalam bidang yang saya ceburi sepanjang 13 tahun sebagai perunding imej ni, membaca tu adalah sesuatu yang saya buat setiap hari kerana konten saya perlu hasilkan di social media setiap hari. Jadi sekarang ini apa-apa benda pun yang kita nak buat, ya, terutama dalam bidang saya, kita nak sampaikan dalam bentuk training ataupun video. Saya ada channel YouTube yang mana memerlukan saya membuat pembacaan jurnal-jurnal yang sangat banyak sebelum kita mengeluarkan konten yang mana ada melibatkan dari sudut melibatkan sains lah. Contohnya kita nak pastikan seseorang ni bidang saya, bidang saya ni contoh satunya nak pastikan seorang tu kulit dia cantik. Cerita pasal kulit ni ada sains dia. Jadi sebelum kita sesuka hati nak cerita, kita kena membaca dengan banyaknya, sangat banyaknya. Jadi bagi saya seorang yang sangat committed dalam membaca, dan saya percaya membaca itu dia umpama percutian. Yeah. If you can't afford to go for holiday, you go for book vacation. Itu saya punya standnya. So sesuailah dengan tajuk ini, terapi. Yes. Thank you, Farah. Terima kasih Puan Mary, terima kasih. Itulah dia, itu saya kata tadi. Memang bila PPAJ nak jemput untuk live ni, saya terus cakap dengan organizer, saya cadangkan untuk kita jemput daripada pelbagai latar belakang. Okay, bukan dalam bidang library saja. Saya memang saya merupakan pustakawan di UiTM Pahang, dan saya juga merupakan perunding imej profesional, tu anak murid Puan Mary. Okey. So alhamdulillah dalam dua bidang yang berbeza, so kita nak melihat dalam perspektif yang lebih luas. Maksudnya bukan dalam konteks bidang library sahaja, bidang orang dekat dalam industri buku sahaja, kita more than that. Okay, so kita nak tahu sebab baca ini bukan sekadar untuk orang-orang yang kerja dengan buku sahaja. Tidak, tuan-tuan cik puan, tidak, ya. Memang tak lah. So jadi hari ini kita akan sama-sama dengan masa yang terhad ini, so saya tak nak cakap banyak. Okay, so kalau ada viewers kita, boleh say hi dekat ruangan komen. Panjang-panjangkan lagi live ini, moga ramai dapat manfaat. Dan juga jika ada soalan nak tanya, boleh tanya directly dekat ruangan komen, ya. Panel-panel kita akan menjawab soalan yang ditanya. Jika tak sempat nanti kita akan reply komen lah, insya-Allah, ya. Okay, terima kasih yang masih bersama kami dan sedang bersama kami di rakaman ke live ke. Saya sangat-sangat mengalu-alukan untuk anda terus kekal sehingga akhir rancangan. Okey, kita akan terus pada topik kita hari ini, iaitu membaca terapi diri, ya. Bila bercakap pasal baca tadi, ya, saya suka untuk petik daripada buku ni. Membaca motivasi dan kaedah daripada Tan Sri Zaini Ujang. Okey, tulisan Zaini Ujang. Kita tahulah beliau ni orang yang memang dekat dengan buku. Memang sentiasa. Buku ni memang antara kegemaran saya. Saya nak quote sikit daripada buku yang tulisan beliau. Membaca membolehkan kita memahami ilmu. Okay, membaca juga bukan hanya kitab suci Al-Quran, membuka hati untuk kita menerima hidayah serta rahmatnya. Membaca juga membantu kita berfikir lebih tenang, mendalam dan proaktif. Dan juga ayat yang terakhir, membaca mendekatkan kita kepada kebenaran, ketulisan dan keabadian.
Okay, so dekat sini itu salah satu ayat yang kerap kali saya sendiri dengar, okay, saya sendiri baca yang mana ada orang merasakan baca ini memang boleh menjadi satu makanan pada diri dia. Kalau tak baca dia rasa macam lapar je. Macam Pamela kata tadilah, bila dah tak boleh nak vacation, kita boleh book vacation macam tu kan. So saya nak mulakan dengan panel pertama kita, Puan Nadira. Okay, pada pandangan Puan Nadira sendiri, pada pandangan Nat sendirilah selaku kaunselor dan penulis, bagaimana membaca itu boleh menjadi terapi pada diri? Mungkin Nat boleh kongsikan? Okey, Puan Farah, terima kasih soalan tersebut. Okey, sebelum tu saya nak jelaskan, nak kongsi sedikit maksud terapi. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terapi ni satu proses kesembuhan, healing. Satu aktiviti yang membantu kita untuk healing sekiranya kita berada dalam emosi yang tak best, emosi negatif, dalam kemurungan, dalam kesedihan. So membaca ni satu aktiviti yang boleh membantu kita untuk mendapat kelegaan. Okey, dalam kaunseling juga kita panggil biblioterapi. Okey, dalam proses ini kaunselor dia membantu klien memilih bahan bacaan yang sesuai dengan isu yang dihadapi. Okey, bukan bagi di datang sesi kita kata ambil kau baca buku ni lepas tu balik tinggalkan. Tak. Okey, melalui buku ni kaunselor dia bantu klien, dia baca, dia balik tu datang sesi kemudian kita akan bantu dia, kita tanya dia. Okey, apa yang dapat ibrah daripada watak ni? Apa kaitannya cerita dalam buku tersebut dengan kehidupan dia, dengan masalah yang dia hadapi. So sama-sama kaunselor dan klien dia berbincang bagaimana buku itu membantu dia untuk pulih, untuk sembuh daripada isu yang dia hadapi. Tetapi kita berbalik daripada luar sesi kaunseling pula, bagaimana terapi membaca ini membantu seseorang individu. Okay, tidak perlu tunggu ada masalah ya, tentu ada perempuan untuk membaca, takkan nak tunggu hari ini aku kemurungan, okey nak baca buku lah, tak. Macam Puan Mary sebut tadi, membaca ni boleh membawa kita melancong. Okey, membaca ni bagi saya juga kita boleh mengembara. Contoh, saya baru baca buku Setelah Engkau Pergi, tulisan Puan Mawar. Kisah tu sebenarnya kisah ibu tunggal yang telah 10 tahun kematian suami, bagaimana dia membina kehidupan. Tetapi dalam buku tersebut menceritakan kehidupan beliau di Islamabad bersama arwah suaminya. Selama 3 tahun mereka hidup di Islamabad. Okey, diceritakan dalam buku tersebut. So bila saya baca buku tersebut, saya rasa, hari ini aku dah mengembara ke Islamabad walaupun PKP. Seronoknya. So itu terapi untuk saya. Saya feeling seronok. Ketika itu saya merasa seronok. Walaupun PKP saya dapat berjalan-jalan. Kat mana pula tu? Islamabad, negara yang cantik. So dalam buku itu menggambarkan, membawa kita pergi dengan menggambarkan suasana tersebut. Itu yang jadinya healing. Kita rasa puas, kita rasa seronok. Emosi-emosi yang positif pun datang dalam diri kita. Macam tu juga bila kita membaca, dia jadi terapi sebab dia mengasah minda kita, bagi pengetahuan yang kita tak tahu jadi tahu. Lepas tu saya teringat kata pensyarah saya, membaca ni dia membagi ruang kita untuk simpati, ada empati. Bila kita baca cerita orang, contoh buku yang saya baca banyak yang pasal storytelling, banyak yang dakwah santai kan, yang macam kisah-kisah orang. Okay, kenapa kita membaca tulisan kisah-kisah orang? Sebab kita nak bila kita baca tu, kita rasa masalah dia lagi besar daripada masalah kita. So dia melahirkan syukur. Okay, melahirkan syukur itu pun juga satu terapi, cara memujuk hati. Sebab itu bila saya baca buku, kita rasa masalah dia hadapi, dia buat macam ni. So kita pun rasa lega, kita rasa kita tahu nak buat apa. Tak adalah kita bila kita murung, kita pun duduk dalam bilik tak tahu nak buat apa. Jadi bila kita ni tuan-tuan perempuan, bila tahu kawan-kawan kita ni ada sedang kesedihan, kita pilihlah membantu dia dengan menghadiahkan buku. Mana tahu dengan cara menghadiahkan buku tersebut, dia dapat rasa healing, dapat jadi terapi pada dia. Okay Farah, sebelum saya serahkan kepada Farah, dah cukup 2 minit. Cerita dia. Baik, terima kasih Puan Nat. Yes. Farah cerita. Okay, tak apa, cerita selepas ni. Okay, terima kasih Puan Nat. Ingatkan dah habis dah tadi. Sorry. Okay, terima kasih Puan Nat. Ya, itu yang Puan Nat kerap kali kongsikan juga ya. Bila mana dia kata bila baca ni is like a travel. Dia tengah travel, mengembara .
Okay, so suka juga saya nak kongsikan dalam konteks nak kongsikan. Jadi terapi itu maksudnya ialah healing, right? Okay, dalam dekat DBP pula, di Dewan Bahasa Pustaka ada definisi terapi iaitu rawatan sesuatu penyakit fizikal atau mental secara proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan. Okay, so dekat sini boleh tengok dekat pencarian untuk DBP ya. So itu memang ada perkataan terapi itu, okey. So itu yang telah kita dengar daripada Puan Nat sendiri dalam konteks sebagai kaunselor dan penulis. Kita nak dengar pula untuk panel kedua kita iaitu Tuan Syakirin sebagai motivator dan individu yang saya difahamkan kerap bergaul dengan golongan remaja. Pada pandangan Prof. Syakirin sendiri, bagaimana sebenarnya baca ini dengan membaca ini dapat membina diri mereka? Boleh kongsikan? Okay, baik, terima kasih pada Puan Farah dan semua panel dan viewers yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara santai kita pada pagi ni. Baik, bila sebut tentang kaitan remaja dengan membaca ni, saya ada dalam 6 tahun, 5 tahun dengan remaja ni, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah semua, dinasti Z, Alpha semua tu lah. So baik, kita selalu dengar kita apa yang kita baca. Kan selalu dengar perkataan tu. Dan hari ni sebenarnya kita boleh tengok generasi adik-adik kita ni, anak-anak kita, remaja ni, dia orang dibentuk sebenarnya dengan apa yang dia orang baca. Dia orang baca apa sebenarnya? Kan? Sebab teorinya macam contoh lah, duit kita akan banyak keluar dengan Shopee contoh kan. Contoh, kalau kita minat baca tentang dekorasi rumah, kita akan suka kumpul duit untuk ubah suai rumah. Itu biasa tindakan yang bereflek yang berlaku pada kita. Baik, soalannya tuan-tuan puan, remaja ini dia sudah cakap, tuan, realiti hari ini bukan tak ada orang betul, bukan. Tapi majoritinya suka baca media sosial. Lagi-lagi yang tempat dia orang banyak berkumpul. Khususnya hari ini TikTok mendahului. Baik, so apa yang saya nak bawa hari ini? Setakat pemerhatian saya, tuan-tuan puan semua, remaja ada dua benda besar yang suka baca hari ini yang banyak pengaruhi diri mereka. Pertama, nombor satu top list, hiburan, entertainment. Ini nombor satu yang remaja suka baca. Tentang artis, tentang lagu, ini memang dia orang kuasai. Kenapa? Sebab benda ni yang banyak di media sosial, khususnya TikTok. So, dia sendiri secara tak langsung membentuk hampir majoriti remaja hari ni suka hiburan. Boleh. So, impian dia orang pun jadi macam artis. Dia orang suka jadi artis. Jadi Insta famous adalah satu kejayaan dia orang nampak. Sebab itu pemikiran yang dibentuk melalui media sosial, orang baca. Dan nombor dua, saya perhatikan Barupa Subhanamati Allah. Nombor dua, angle yang ramai remaja hari ini mula baca adalah angle bisnes. Sebab bisnes sudah jadi satu trend baru dan masuk dalam media sosial secara meluas. So hari ini dua benda ni membentuk banyak remaja, majoritinya. Bukan kata tak bagus, tapi perlu di-channelkan betul-betul. Ramai mana hari ni, maaf sebut, isu PKP kan, isu PDPR kan. Ramai mana saya difaham tak oleh sahabat-sahabat guru saya, masuk sekolah, baru nak mula offline, tanya siapa nak berhenti daripada SPM. Majoriti angkat tangan. Kenapa? Dia orang dah terbiasa, tak ada SPM pun boleh berjaya. Sebab itu yang dia orang selalu tengok, baca maklumat-maklumat tu, result yang ada. Akhirnya dia orang dapat satu doktrin yang mungkin kurang tepat tentang ilmu. Akhirnya dia orang kata, okey baik, tak perlu sekolah pun boleh berjaya. Dah ada bukti melalui apa yang dia orang baca. So ini realiti yang kita kena juga terjun, sebab akan melibatkan anak-anak kita, melibatkan adik-adik kita, walaupun mungkin kita dah berada di level yang berbeza. Kita mungkin dengan buku kita, kan? Tapi dia orang mungkin bukan buku kita. Dia orang buka buku dia orang. Antaranya TikTok dia orang. TikTok hari ni memang kena pantau, tapi banyaklah input-input yang baik, nanti kita kongsikan lagi insya-Allah. Allah Alam, terserah pada Puan Farah. Baik, terima kasih Prof. Syakir. Ya, itu sangat realiti yang mungkin kita akan rasa macam that's the true one. Memang begitulah keadaannya sekarang. Bila mana bahan yang mereka baca itu sebenarnya, bahan yang mereka baca itu perlu kita channelkan dan perlu ada input yang memberi manfaat. Dia baca, memang baca semua dia boleh baca kan. Tapi apa kontennya itu?
Okey, nanti kita akan bincangkan lagi selepas ini. Baik, saya nak pergi pada panel yang ketiga kita yang memang merupakan guru imej saya sendiri dan sepanjang saya mengenali Puan Mary memang sangat banyak membaca dan kerap kali berkongsi di social media tentang ilmu imej, personal development dan pelbagai lagi variety perkongsian yang Puan Mary kongsikan kan. So dekat sini boleh tak Puan kongsikan bersama viewers kita juga bagaimana membaca itu boleh menjadi terapi pada diri Puan sebagai seorang yang sibuk dan juga konsisten Puan Mary ni konsisten kongsikan input dekat Facebook beliau. Boleh follow nanti boleh tengok kontennya. So bagaimana sebenarnya boleh itu jadi terapi pada diri Puan? Okay Puan Mary? Okay, thank you Farah. So satu benda yang saya suka untuk kongsikan adalah dalam saya pembelajaran saya degree saya dalam bidang psikologi. So semasa saya belajar dulu, saya ada terbaca satu kajian yang menunjukkan hasil scan, MRI scan ke atas orang yang membaca dengan orang yang kurang membaca. Ada kajian dibuat ke atas people who read and those people yang tidak membaca, don't read lah ataupun kurang membaca. Dan didapati bahawa otak orang yang membaca ni dia macam tengah buat exercise. Neuron dia punya sambungan-sambungan, kalau di scan di bawah MRI ni kita boleh nampak cahaya yang banyak di dalam, maksudnya dia tengah aktif ya di dalam otak, di dalam brain orang yang membaca. So itu dikaitkan dan bila dikaji lagi ya, keadaan di mana otak sangat aktif yang sampai bercahaya-cahaya. Bercahaya ni maksudnya segala jenis neuron, synapses, fungsi-fungsi kognitif otak ni dia sedang berlaku wiring yang begitu aktif. Macam kita tengok sparks. Ya, sparks macam kabel wire api tu kan. So bila dikaji dengan lebih detail, perkara ini boleh berlaku juga sekiranya seseorang pergi mengembara. Pernah dikaji MRI scan ke atas orang yang pergi travel. Ada jenis orang suka mengembara kan. So bila kita tengok benda baru, dunia baru kan kita rasa excited, kita macam wah ke tempat orang. Kita sentiasa rasa teruja sebab kita jumpa benda yang baru. Ya. So maknanya itu yang saya sebut tadi. Kalau anda belum lagi berkemampuan bercuti, membacalah sebab the result of the brain function tu sama. Dan satu lagi adalah otak yang membaca dikaji di bawah MRI scan juga. Memang ada kajian ini, boleh siapa-siapa yang berminat boleh do your research later. Heal faster, tidak mudah nyanyuk, tidak lupa, sentiasa aktif. Sebab bayangkan macam badan yang sentiasa exercise, otak yang sentiasa membaca dapat kesan yang sama. So saya suka, saya seronok sangat. So dalam bidang yang di mana saya berada sekarang ni, macam Cik Puan Farah sebut tadi, saya konsisten berkongsi ilmu atas dua sebab lah. Pertama, I think it's my responsibility. Orang yang berilmu mesti berkongsi. Kita jarang jumpa orang yang ada ilmu dia simpan tau. Saya jarang jumpa. Saya selalu jumpa orang yang lagi banyak ilmu dia, lagi dia nak berkongsi. Lagi dia suka berkongsi. Dan biasanya dia terbalik. Orang yang kurang membaca, sebab itu dia tak berkongsi. Dia macam tu. Ya, bukanlah nak kata semua orang begitu, tetapi majoriti orang yang kuat membaca, ada ilmu dia akan suka berkongsi. So apabila dalam situasi saya memutuskan untuk aktif di social media, kerana saya percaya kat social media dia tadi Protas Syakirin ada sebutkan sumber-sumber bacaan remaja ni kan banyak yang kurang baik. Dia bukan remaja dia bagi saya. Mak-mak yang buka Facebook tu pun banyak sumber-sumber yang tak apa-apa kadang-kadang kita tengok. So saya rasa bertanggungjawab walaupun mungkin usaha saya kecil, saya nak menjadi salah satu sumber bacaan yang mana kalau orang pergi ke Facebook saya, pergi social media saya, dia jumpa sesuatu yang bermanfaat. So itulah sasaran saya semenjak saya decide untuk aktif di social media pada tahun 2016 dan setiap hari saya perlu membaca kerana saya perlu bagi perspektif yang berbeza dan sambil membaca tu saya boleh dapati yang saya memang terasa macam otak ni workout dia tak nampak kurus je otak ni. Dia tak nampak berotot je, itu je ya. Kalau badan boleh nampak dah lah kan, otak ni. Kadang-kadang saya gurau dengan suami saya, you nampak tak kepala saya tengah workout ni? So bagi saya macam orang exercise, pergi gym pun, exercise pun sebenarnya terapi untuk orang kan, terapi untuk badan dia. Proses pemulihan yang tak memerlukan ubat lah seperti Cik Puan Nadira sebut tadi. So bagi terapi tu bagi saya perkataan yang sangat tepat untuk menggambarkan proses membaca. Dan saya setuju dengan konsep hari ini, membaca tidak perlu hanya terhad kepada buku. Ada banyak sumber bacaan zaman sekarang ini, terutama apabila di tangan masing-masing kita ni dah ada handphone, ya. Jadi handphone tu dah boleh menjadi sumber, kita boleh pilih. Sebelum saya tamatkan sesi ni, saya nak share satu benda lagi, iaitu saya teringat satu kata-kata yang saya baca dalam buku juga. Banyak baca buku jadi macam ni lah kan, ya. Dia kata environment is stronger than willpower.
So maksudnya persekitaran lebih kuat daripada semangat orang. Ya, semangat. Kadang-kadang kita ni bersemangat tapi kita duduk dalam environment yang tak berapa memberi semangat, kita pun turun semangat kita. Walaupun kita pagi-pagi kita, aku nak semangat. Environment is stronger than willpower. Sebab itu, kepada sesiapa yang di sini yang menonton, create environment yang nak membuatkan kita suka membaca. Kalau kita tak ada environment tu, dekat rumah tak ada rak buku tapi TV besar 40 inci. Betul, ada TV besar macam tu. Saya pun tak ada TV besar. Sepatutnya rak buku lebih besar daripada besar TV. Itu prinsip saya. Kalau nak mulakan minat membaca, ya, sepatutnya kita ada sumber. Kalau kita ada sumber, kita akan pergilah ke tempat itu. So I think that's it lah ya. Cukup dulu, nanti kita sambung. Jangan dibiarkan, banyak. Baik, terima kasih Puan Mary. Ya, itu ya, environment tu. So kita kena membina persekitaran. Jika bukan kita, siapa lagi? Kan kita nak asyik, ni lah orang kerja pustakaan lah, orang kerja dalam bidang lah, orang kerja ni lah, ahli-ahli lah. Ya, part ahli lah. Part kita lah. So kita boleh main peranan itu juga dalam masa yang sama untuk membentuk, membina masyarakat dan juga generasi yang selepas ini yang gemarkan ilmu. Nak dapat ilmu yang sahih itu, kena baca dan tahu tekniknya. Baik, saya nak pergi pada panel kita yang pertama, iaitu Puan Nat. Okey, nak cerita pasal environment satu perkara tadi. So dah ada environment, mungkin environment pun antara satu cabaran juga. Apa yang kita nak kena buat ni, nak tanam minat membaca di kalangan generasi sekarang sekaligus dengan menulis. Saya bagi dua ni. Nak tanam minat membaca dan juga menulis. Apakah yang Puan Nat boleh kongsikan? Okey, Puan Farah, terima kasih soalan yang kedua. Bagaimana nak menanam minat? Okey, nak menanam minat membaca ni tak semudah macam menanam sawi, menanam kangkung. Okey, menanam sawi yang kangkung pun payah juga, memang letak biji benih, tapi nak hidup. Minat hidup tu kena siram, kena letak baja. Macam tu juga nak bagi baca buku. Kau bagi buku, dia tak baca, maksudnya tak jadilah. Okey. Jadi macam mana sebenarnya minat membaca ni dia bermula daripada kecil sebenarnya, Puan Farah. Ini pengalaman peribadi saya lah. Okay, saya memang suka buku sejak kecil. Okay, sejak zaman remaja. Kalau saya travel tu, buku tu mesti ada dalam beg. Kalau nak balik kampung daripada universiti nak balik tu, okay, buku mesti ada. Kadang-kadang tu beg tak buat sebab buku. Okay, baca tu nombor 2. Yang penting buku mesti ada. Sebabnya masa tu zaman dulu kan tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada apa yang kita boleh isi masa lapang kita. So buku ataupun majalah mesti saya bawa. Itu pengalaman peribadi saya. Tapi kita nak kaitkan dengan zaman sekarang, memang memainkan peranan penting ibu bapa. Okey, ibu bapa menyediakan satu ruang khas dalam rumah. Macam Puan Mary sebut tadi lah, biar rak buku besar daripada TV. Okey. Kalau dalam rumah tu tak ada buku, macam mana anak-anak kat rumah tu nak mencari sumber? Dah sekarang kan zaman PKP, okey, pergi baca buku kat library tu itu cerita lain. Okay? Tapi ada zaman sebelum PKP ibu bapa yang suka bawa anak dia pergi shopping mall tapi dia pergi kedai buku. Kat kedai buku contoh macam kat Popular dengan MPH dia ada ruang. Ada ruang yang untuk anak-anak berserak-serak kat situ kan, boleh baca dengan riang gembira. Itu salah satu cara ibu bapa dia pergi bawa. Okay, kemudian bila parent dia bagi buku dekat anak-anak, dia kena tanya, apa ya intipati yang membaca tadi tu? Boleh ceritakan dekat mak kita tadi baca tentang apa? Ataupun kita buat bedtime story. Ibu dan anak baca buku sekali. Ni saya nak cerita lebih-lebih pun tak ada pengalaman sebab belum ada anak lagi. Tapi begitulah antara kaedahnya. Okey, berbalik kepada remaja. Okey. Kita kena tahu memilih buku-buku yang sesuai. Okay, contohnya dalam Akademi Moderna, contoh buku yang dihasilkan oleh Porter Syakirin, kita menghasilkan komik. Sebab remaja ni lebih suka baca yang contoh yang cerita yang pendek-pendek, tapi komik tu komik yang bermanfaat, ada input. So dalam tu Porter Syakirin pun ceritalah tentang kehidupan remaja, bla bla bla. So ada input, ada kebaikan, bukan cerita omong kosong, bukan komik yang berlawan-lawan tak tahu kenapa perlu berlawan, kenapa perlu bertumbuk, tak. So ibu bapa kena tahu pilih buku yang sesuai. Sama juga seperti Moderna tekankan kepada kami untuk menghasilkan penulisan khususnya untuk remaja, contoh novel. Kita nak hasilkan novel, tak nak novel yang berunsur tak patut syariah. Kita menceritakan adegan-adegan yang tak sepatutnya. So remaja dibaca, so dia akan tengok buku tersebut. Jadi penulis dia bertanggungjawab menulis
buku yang dapat memberi contoh yang terbaik kepada remaja, pada generasi sekarang. So Puan Farah menjawab soalan bagaimana memupuk minat membaca. So tak dapat tidak, memang peranan keluarga, memang bermula dengan keluarga. Okey, tak boleh nak harapkan cikgu kaunselor, guru perpustakaan, marilah baca nilam, marilah sertai nilam. Itu salah satu. Tetapi di rumah, bagaimana keluarga menghidupkan environment. Okey, saya berbalik kepada Puan Farah tadi tentang macam mana nak memupuk minat menulis. Okey, so sekarang ni memang ramai orang menulis, semua orang boleh menulis. Okey, tapi ceritanya penulisan yang bagaimana? Macam Puan Mary sebut tadi, bila kita dah masuk ke media sosial, kita nak tulisan kita ni orang baca, orang pergi Facebook kita, orang pergi Twitter kita, ada input, ada manfaat. Tak adalah kita masuk Facebook tersebut, tak ada, biar kita masuk Facebook tu ada pahala. Kita menulis di Facebook tersebut adalah dan pahala. Seperti mana guru kami Bodeno sebut, tulislah banner bekalan untuk kau tinggalkan. Maksudnya bila kita mati, orang baca Facebook kita, orang tengok balik scroll, oh dia ni tulis pasal ni, ada manfaat. Kita mati tak merepot, tulisan kita tak merepot bersama mayat kita. Memanglah kan. Okey, maksudnya kita merepot, patut tulisan kita tak merepot. Itu maksud saya. Jadi macam mana kita nak didik remaja tersebut, remaja-remaja zaman sekarang ni, antara usaha kami dalam Akademi Bodeno ialah menganjurkan bengkel-bengkel penulisan untuk membantu mereka, create awareness pada mereka kenapa kita perlu menulis yang baik-baik. Kita tak nak kita menulis di media sosial mengoyan dalam tu. Tak kisahlah remaja ke ataupun golongan dewasa pun ada yang menulis datang ke media sosial semata-mata nak meluahkan kemarahan. Ya betul, menulis merupakan juga satu terapi. Tetapi bagaimana penulisan tersebut boleh memberi manfaat kepada orang. Walaupun dia, contoh kita nak meluahkan kemarahan kan Puan Farah, kita boleh tulis, boleh ke kita tulis kat media sosial? Boleh. Tetapi kita pilih bahasa yang sesuai. Jangan hari tu, contoh hari tu aku marah sangat dekat Farah. Okay, aku pun terus tulis. Kau tahu tak ada seorang pustakawan tu bla bla bla. Orang baca pustakawan mana ya, universiti mana ya. Kat situ kita dah create, mari berkumpul berjemaah mengumpat. Contoh. Jadi kita perlu kawal, kita kena belajar mengawal situasi untuk memilih tulisan dan memilih keadaan. Kata guru kami, kita peram tulisan tersebut biar kita meluahkan. Contoh, kita tulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk peluahan. Itu kalau nak tuliskan kemarahan. Okay, supaya orang baca tulisan kita di media sosial, orang tak jadi tempat mengumpat berjemaah, orang tak jadi tempat membawa. So kita kena create awareness kepada golongan remaja, kepada kawan-kawan kita. Kalau kita nampak tulisan dia tak baik, tulisan dia macam menyebabkan orang rasa tak best, so kita bertanggungjawab menegur. Okey, sebelum saya tutup, saya nak cerita tentang penulisan storytelling kan, macam mana kita nak memupukkan. Ini salah satu terapi orang nak healing kan perasaan dia. Kalau boleh dalam tu semua kita nak cerita, semua kita tahu. Orang marah, orang kata, semua kita nak tulis. Jadi melalui bila kita belajar tentang penulisan, kita diajar untuk pilih dan sisih mana yang perlu kita cerita, mana yang perlu kita simpan. Jadi kesimpulannya, nak menulis sesuatu kita perlu sedar apa yang kita tulis dan kita perlu belajar. Okey, belajar cara menyampaikan dengan bahasa yang betul, dengan tulisan yang betul, dan bertanya pada orang sekeliling, betul ke apa aku tulis ni? Sebelum kita nak post sesuatu, kita tanya dulu orang, boleh tak aku post ni? Kita tak puas hati dengan PKP pun, kita tanya orang, boleh tak aku post ni? Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Saya kira saya sendiri pun ada pengalaman tu. Pengalaman yang saya rasa majoriti, mungkin viewers kita pun ada pengalaman yang sama. Bila kita marah, kita tulis padam baliklah ni. Padam. Tak post. Ataupun only me je lah. Ataupun dia ambil sekuping quote, tepek tu bang kat situ dah. Lepas tu nanti 5 tahun akan datang, apa isu masa tu tak ingat. Itu yang masuk pandat tadi. Kalau boleh, ketika kita sedang marah itu sebenarnya, elakkan untuk post. Kalau nak post juga, saya bagi cadangan lah, ni tip ya. Letak only me, button only me tu. Marahlah kat situ seorang-seorang kat situ. Bacalah tuan-tuan sendiri, baca kat situ marah. Only me, tak ada orang baca pun. Sebab bila kita marah, emosi tu lebih kat situ Saya sendiri cakap untuk diri saya juga, memang betul. Teknik menulis sangat penting untuk kita menyampaikan ilmu. Okey, ada orang dia faham A tapi sebenarnya maksud kita B. So
dekat situ mungkin ada beberapa teknik lain yang mungkin kita kena belajar lah. Okay, so tu another story. Okay, so saya teruskan untuk untuk panel kita yang kedua. So tadi Puan nak cerita pasal tip dan teknik nak memupuk minat membaca dan menulis. Nak cerita pasal golongan remaja dengan Puan Syakirin ya. Biasa Syakirin sendiri pun ni cerita dia. Bila dengar tajuk membaca itu tapi dia terus rasa macam alamak Nat, dia cakap Kak Nat dia. Kak Nat, saya ni tak baca buku. So boleh ke saya nak kongsi cerita saya cakap dengan Puan Syakirin. Bukan fokus buku je saya cakap. Baca buku ni, baca ini banyak aspek. Ada orang dia suka baca jurnal, artikel. Ada orang dia memang suka baca dan dengar dekat YouTube. Itu sumber juga. Tapi kalau dalam konteks remaja ni kan, bila dengar je baca ni, dia akan ada kat kepala dia, ini orang skema lah ni. Ini net lah ni. So ada tak pada pandangan Puan Syakirin sendiri, ada tak tip kita nak break pattern ni? Boleh kongsi kan? Okey, baik. Masya Allah. Akhirnya rahsia terbongkar kan? Itulah rahsia sebagai belakang tabir. Sebab saya memang jujur terus. Saya bukan orang yang suka baca buku. Saya orang audio. Saya Alhamdulillah Allah banyak bagi ilmu melalui dengar. Contoh paling senang, saya dengan isteri saya kontra. Isteri saya suka baca dan dia ingat apa yang dia baca. Saya baca, saya tak ingat apa saya baca. Saya ingat apa yang saya dengar. Sejak daripada saya belajar, kalau pencara sebut, saya boleh, contoh saya belajar bidang agama kan, disebut hadis tu, saya boleh ulang balik hadis tu, saya cari balik dalam Google untuk tengok ejaan dia. Itu saya punya Allah bagi kelebihan situ. Tapi baca, Masya Allah, 2 kali baca, 3 kali baca pun lupa. Itu angle saya kelebihan berbeza sikit. Baik, tapi seperti yang Pak Farah sebut, tak semesti dengan baca buku je. Baik, bila sebut tentang pattern net ataupun skema ni dengan remaja, pandangan saya boleh bersetuju, tapi bukan 100% lah. Bukan 100%. Tak semua juga remaja nampak macam tu. Sebab dia orang masih respect orang yang suka baca buku sebenarnya. Cuma dia orang je malas. Cakap kat orang kan, dia orang je malas. Cuma dia orang masih respect orang baca buku. Buktinya kenapa? Sebab influencer yang ada hari ni, yang dia orang sanjung-sanjung dalam Instagramers ke, TikTokers ke, pun keluarkan buku. Orang-orang bisnes jutawan yang hebat-hebat dia orang jadikan idola pun keluarkan buku. Macam mana dia orang nak kata buku tu tak baik? Itu yang saya nampak kan. So the same situation yang kita boleh guna untuk break the pattern. Apa maksud saya? Orang-orang yang berpengaruh, ada pengaruh sikit sebanyak, tak kira lah, setiap orang ada pengaruh dia, kecil besar. Macam Puan Mary, dia ada circle sangat besar kalau orang yang minat bahagian image. Saya ada circle kecil tapi dia bidang remaja-remaja santai ni. Puan Nat orang yang suka menulis dan sebagainya. So kita yang ada sedikit pengaruh ni, yang kena didik dia orang. Sebab dia orang ikut kita. Ni pandangan saya lah. Dan Alhamdulillah benda ni sedang berlaku. Contoh dalam dunia remaja, dalam TikTokers, Instagramers, memang saya sebut dia orang ni dah mula lahirkan buku. Mungkin pada pandangan dia orang nak guna followers yang ada untuk business. Tapi satu angle yang berbeza, dia orang dah didik nak orang berjaya mesti ada buku. Kalau kita pergi training pun kami dididik. Saya sendiri paksa diri keluarkan buku walaupun tak minat baca buku. Masya Allah, tabarakallah. Dan buku pertama saya keluarkan adalah Pelan-Pelan Kayu, antologi 26 orang penulis. Cerita saya satu je. Tapi saya jual buku tu bagai nak rap macam saya tulis 40 cerita. Kan? Kenapa? Saya tahu buku tak ada manfaat. Dan saya dapat title macam-macam bestseller. Macam saya keluarkan komik Ustaz Avengers, komik belum sampai pre-order dah ratus-ratus dan ribu. Kan? Sebab apa? Kita punya semangat nak sebarkan manfaat. Sebab kita tahu kita bukan mampu nak lahirkan penulisan yang baik. Kita tumpang walaupun kita sikit dia ada dalam tu. Tapi sebenarnya remaja masih minat membaca. Cuma mereka. So, yang kedua saya boleh share, jadikan apa dia orang minat sebagai door opener untuk ke buku. Boleh ke boleh? Maksudnya contoh, saya selalu sebut TikTok, maaf sebab ini medannya hari ni. So contoh, hari ni saya sangat bangga dengan beberapa ramai motivator, ustaz-ustaz selebriti. Saya tak mampu lagi untuk komik dalam TikTok. Dia orang hasilkan konten-konten singkat yang sangat padat, sangat padu.
dan menyebabkan akhirnya remaja masyarakat kita awalnya tengok video seminit je kan, tapi dia punya trigger tu akhirnya nak kenal ni siapa yang berkongsi ni, rupanya orang berkongsi ni ada tulis buku kan. Akhirnya dia pun baca buku sebab tertarik asalnya video. Sebab hari ni tak boleh tolak lah, remaja memang suka video. Ini trend Gen Y, punya si Z dan Alpha ni memang suka video, visualize dan sebagainya kan. So ini pandangan saya, kita guna apa yang mereka suka, akhirnya kita tarik diorang pelan-pelan, akhirnya diorang boleh jadi orang yang suka baca lah, walaupun bukan sahabat sekadar buku. Wallahualam. Okey, terima kasih Prof. Syakirin. Ya betul. Sebab tu kalau untuk pengetahuan juga ya, buku ada juga audiobook audiobook. Sebab memang ada orang macam Prof. Syakirin ni yang memang dia agak kurang pada visual tapi sangat bagus dekat audio. So dia boleh guna platform itu. Memang ada. So sekarang tiada alasan untuk bukan untuk baca dan dengar boleh, memang banyak sangat-sangat pilihan. Lebih lagi sekarang everything is on handphone pun boleh baca, through your gadget pun boleh baca juga dan boleh pilih bahan-bahan yang bermanfaat. Okey, seterusnya untuk Puan Mary Sri sebagai guru imej dan juga ibu kepada anak yang comel itu, dua orang itu. Okey, bagaimana sebab saya tahu Puan Mary memang Puan Mary memang jenis yang tak lengang dengan buku So bagaimana pandangan Puan Mary sendiri untuk kita tanamkan minat membaca seawal macam Nat cakap tadi kan, starting from home. So bagaimana selain daripada kita ada rak tu, nak tanamkan minat membaca pada anak-anak kita dan generasi sekarang. Boleh Puan Mary kongsikan? Boleh. No problem. Okay, saya dengan anak-anak saya sebaik sahaja. Saya rasa seawal yang mungkin saya memang suka bawa mereka ke kedai buku tu satu perkara lah. Dan satu benda, anak-anak ni dia orang yang peniru yang hebat. Budak-budak ni peniru yang hebat. Kan? Dia bukan dengar apa yang kita cakap, dia tiru apa yang kita buat. Cuba kita fikirkan, saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya yang selalu main handphone. Kan, saya kata kalau if you spend all day long dekat rumah, bila hujung minggu duduk dengan anak, pegang handphone, anak akan very interested untuk pegang handphone. Sebab dia nampak mak ayah dia, interest betul-betul mak tengah-tengah pegang handphone gitu kan. So saya kata, pernah tak anak nampak kita pegang buku? Ada orang begitu? Tak pernah. Ada macam tu lah. So dia bukan sekali dua buat je benda macam ni, dia kena kerap buat. Saya akan bawa buku balik, saya akan bagi tahu anak saya untuk suruh baca tajuk buku tu. Dan saya akan bagi tahu good. Dan satu lagi adalah saya percaya semua ibu bapa dia boleh usahakan untuk kenal karakter anak. Anak sulung saya Muhammad Arsyad, dia menyukai apa karakter yang berkaitan dengan hero, suka tembak-tembak, senapang collection banyak, soldier. So untuk membawa dia kepada buku, saya belikan buku macam tu dulu. Saya pernah beli dia buku tentang war, tapi tahap bacaan dia kanak-kanak lah. So ada civil war, saya cerita perang-perang yang pernah berlaku di dunia. Sebab dia minat benda tu. Dia nak tahu siapa menang, siapa kalah. Anak yang perempuan pula, dia memang ke arah kecantikan, dia memang copycat saya sebiji. So dia memang buku-buku yang saya bawa pada dia adalah penjagaan diri, how girls should care for your body. Ada satu koleksi buku yang saya belikan daripada luar negara, American Girls nama buku tu. Saya sangat berharap kat Malaysia ada buku macam tu. Dia tentang jaga penjagaan badan untuk budak yang bukan remaja lagi kecil. Macam mana kenal kuku, kenapa kita potong kuku tu tak sakit dan seumpamanya. Dan saya rasa buku tu penuh dengan visual yang cantik. Dan juga bagi saya satu lagi adalah kita kena duduk dengan anak bila membaca. Ini masalah ramai orang, dia beli kat buku, dia bagi je, baca. Itu salah. Traditional, benda ni saya pernah nampak di kalangan saudara mara, di kalangan adik-beradik. Dia orang memang beli buku, tetapi pergi baca. Ayah suruh baca, kau tak baca. Dia bukan macam tu. Baca buku adalah you have to read with them. And you have to show that you are reading. Dan saya dengan anak saya, especially Muhammad Arsyad sebab dia dah besar sikit. So kadang-kadang bila lepas dia baca satu buku tu, saya tidak terus tanya dia soalan. Saya akan biarkan dia read the book from back to front dulu. Kemudian kadang-kadang dia tak baca habis pun, tapi kita tak boleh condemn. Budak-budak ni dia tak buat selesaikan pun, kita jangan condemn. Kita kena ikhtiarkan untuk dia memulakan pegang buku tu. Tu anak lah buat masa ni, masa buku tu pegang lah. So bagi saya anak-anak ni, so 3 benda lah yang penting. Nombor 1, nak jadikan anak tu membaca, kita pun kena tunjuklah membaca.
Nombor satu lah, ya. Kedua, kenal pastilah minat anak-anak tu tadi. Mulakan dengan buku yang dia minat untuk baca. Saya pernah tengok satu situasi, ada orang dia nak bagi anak dia baca, dia belikan anak tu dictionary sebagai benda pertama. Itu bukan so itu adalah, bagi saya ada setengah parent ni masalah tidak mengenal pasti minat ni. Dia anggap macam bila anak dia membaca adalah satu pencapaian untuk dia, bukan untuk anak tu. Macam dia nak bangga dengan orang yang anak dia membaca. That is wrong. You know that? Ya, kita dalam dunia yang suka berlumba-lumba tau. Seramai orang macam tu lah. Bersaing kan. Oh, anak saya dah baca dictionary Oxford, Cambridge, ambil kau kan. Bukan macam tu. So saya selalu bagi tahu, saya tak belikan anak saya kamus. Saya suruh dia explore the words dan saya suruh dia guna handphone untuk cari perkataan itu. Kadang-kadang kita kena jadikan membaca tu menyeronokkan. Kan ada apps yang dia boleh bantu kita membaca, dia pun seronok lah ya. So saya membeli buku yang mana I invest in books. Contoh antara anak-anak perempuan saya sekarang, saya start, dia bukan start lah, dia dah tahap yang agak tinggi dah. Dia umur 5 tahun start boleh membaca penuh bahasa Inggeris ya. Dia memang rajin sikit berbanding abang ni. Memang perempuan macam tu ya, lebih rajin daripada lelaki ya. Ke macam tu ke? Perota Syakir ni satu-satunya kumbang kan dia macam tu. Saya dapati anak perempuan saya lagi minat membaca. So yang ketiga tadi adalah create the environment lah. So di dalam bilik anak saya ada rak buku, walaupun kecil kena letak juga untuk dia baca, dia kena pegang ya, dan carilah buku-buku yang menarik. Tempoh hari adalah staff-staff saya yang pergi rumah saya tunjukkan ada satu buku, saya cadangkan kepada dia orang, simpan duit untuk ada sekarang buku yang ada pensel ataupun pen khas tu kan, yang dia boleh bacakan tu kan. Sebab ada setengah perkataan mungkin anak tak tahu, jadi dia guna pen tu untuk letak kat situ, jadi buku tu ya kan. So budak-budak ni seronok lah dengan buku-buku macam tu kan, dia rasa macam buku tu hidup. So create the environment tu. Kalau kita tak create the environment, dia tak nampak buku tu, susah. Kalau bagi saya pergi library tu bagus, tapi sebagai wanita yang bekerja memang ada hadnya lah, nak pergi library kerap tu memang ada hadnya lah. Jadi kita wujudkan lah, walaupun mungkin hanya dua rak tu je, buatlah dekat rumah. Itu permulaan yang baik ya. Dan sudah tentu juga walaupun ada tadi baca komen bagi tu, bacalah Quran ya, memang itu tidak dinafikan ya, memang kena baca sebagai seorang Muslim, kita tak deny benda tu. Tapi memupuk minat membaca ni, dia banyak sudut kita boleh buat, terutama untuk budak-budak ni paling senang. Tuan-tuan, cik puan yang menonton ni kena ingat, they will copy what you do, not what you say. Dia akan copy ya. Tadi saya teringat Perota Syakirin sebut pasal beliau banyak dengar, jenis dengar saya begitulah. Bila saya lepas membaca dalam kereta, saya akan bagi tahu dekat suami tau. Saya akan ceritakan, buku tu kan sekian, buku ni kan sekian, buku ni bagus tau, dia kupas sekian. Dan selalunya bila suami saya berbual dengan kawan dia, ni kejadian sebenar, kadang-kadang saya ikut sekali. Saya dengar dia cakap dengan kawannya, ada satu buku menceritakan tentang bla 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 bla. Saya toleh, wah bukan aku ke baca buku tu. Tapi kawan-kawan dia akan kata, baguslah you baca buku, baguslah. Saya diam je kat tepi dah, kita isteri kita diam dah dalam hati. Aku rasa aku baru cerita dalam kereta. Tadi dia dah bersemat. Apa dia? Macam sama sekali saya isteri. Sama dengan dia. Exactly. And I found out that my son ada capability yang sama. Kalau saya bercerita dengan suami saya pasal buku, dia mungkin dengar. So bila dia dengar, dia bercerita tu, sebiji guna bahasa saya tu, kadang-kadang bercakap dengan kawan dia. You know what? Successful people do not, dia cakap, saya macam aku. So saya memang percaya yang salah satu lagi for parents, mesti kita identify mereka tu lebih kuat dalam audio ataupun visual lah ya. Bukan setakat sekarang ni, bukan setakat kanak-kanak je will copy what you do ya. Husbands will copy exactly what dia punya isteri cakap. Lepas tu dengan tak bagi tahu sumber dari mana, macam dia baca buku. Tapi itu pengalaman yang bagus lah, tapi tak apalah juga. Saya cakap dengan dia adalah second hand reader. Because I have to read, dia second hand. Dia second hand reader. But again, that's a good thing. Dan jadikan budaya membaca tu dalam family. Kita bincang pasal buku secara santai lah. Saya bukanlah sampai tahap ada hari, okay hari ni kita semua bedah buku, tak adalah macam tu ya. Itu macam bila terlampau berperaturan macam susah sikit. So kadang-kadang dalam kereta, so saya akan share dengan dia orang apa yang saya baca. Most of the time saya lah selalu jadi sumber membaca tu. Yang lain dia sumber mendengar lah most of the time. Alhamdulillah. Thank you so much.
Okay, thank you so much Wan. Ya, memang betul. So kata create environment. Environment lah tu kita create tu partner kita, anak kita. Kalau macam anak saya sendiri, saya perasan anak saya suka tengok ekspresi muka saya kalau masa saya bercerita. Dia mesti suka, ibu make out, ada satu buku make out. Dia memang suka sangat buku make out. Sebab saya akan bercerita dengan dia lah. Saya seorang yang very ekspresif. So saya perasan dia bukan tengok buku tu loh. Dia tengok muka saya, tengok muka saya. Rasa kelakar juga. Tapi bila anak, itu macam Puan Mary kata tadi, kita kena kenal anak kita tu gemar di mana. Lebih ke mana kan. Kalau dia jadi seorang yang suka kan ekspresif muka and everything, so jangan cerita baca buku macam baca buku yang tak tahu baca buku apa lah kan. So kena tahu lah bagaimana to make it fun and interesting. Okay, kita dah nak ke session yang terakhir. I will make it short and short sebab ada lagi berapa minit saja. Sekejap je kan. Bila bercakap tentang konteks begini, memang masa sangat-sangat mencuri kita. Okay, so saya nak teruskan kepada soalan yang terakhir kepada Nat. Puan Nat sendiri. Baik, Puan Nat boleh kongsikan apa genre kegemaran yang Puan Nat kerap baca, prefer bahan yang bagaimana, dan ada tak buku-buku yang menarik yang Puan Nat nak kongsikan dengan viewers kita? Boleh share sikit Puan Nat? Okay, terima kasih Puan Farah sebab masa pun mencuri kita. Nak cakap lagi laju kan orang tak faham pula kan. Okay, saya lebih prefer buku yang lebih kata-kata motivasi, counselor kan. Sebab nanti dia senang nak share dengan klien dia, dengan orang. Okay, Farah sebenarnya cerita sebab saya tak terikat ke mana-mana kan buat counselling. Tapi ramai orang yang mesej saya. Kadang-kadang orang yang tak kenal pun kan. Okay, PM saya cakap masalah saya sikit. Cerita saya, senang je tugas saya membaca kan. So kita tahu buku mana yang sesuai untuk dia. So saya snack, pak baca. So dia dah baca, wah Puan terima kasih saya dapat sesuatu. Dan hati saya, wah lega tak ya aku buat sesi perpanjang. Macam itulah. Maksudnya sebab secara online kan kita nak create masa kan. Dan sebab sesi konsul tak ada lebih daripada 60 minit kan. Okay. So Farah, buku yang saya lebih suka adalah buku yang berbentuk motivasi, ada cerita-cerita tentang storytelling. Okay, saya nak cerita sikit Farah. Sebenarnya saya juga move on daripada kematian mak saya melalui pembacaan buku. Okay, masa tu saya nak tahu macam mana yang Umi kat alam barzah ni, macam mana keadaan jenazah ni bila dah mati ni. So sebenarnya saya takut membaca buku berkaitan dengan kematian. Tetapi asbab kematian mak saya membaca buku Ustaz Ahmad Dasuki, khabar tentang alam kubur, macam tu. Okay, lepas tu saya rasa macam lega. Oh macam ni kat alam kubur. Oh macam ni peranan anak bila kematian ibu. So itu pentingnya membaca. So kita tahu buku apa yang sesuai. Okay Farah, antara buku yang saya suka baca adalah buku Be Strong. Okay, tulisan buku ni adalah buku bestseller Bodono. Baru ni kawan saya ada cerita. Dia juga sebelum ni kemurungan. Dan bila kawan dia hadiahkan dia buku Be Strong ini, dia healing. Dia kata-kata dalam buku ni wujud. Contoh saya baca dalam ni Allah mengatur takdir kadang dengan jalan yang kita tak terfikir. Kadang dengan cara yang tak mampu kita singkir. Okay, jadi sebab itu saya kata saya suka baca buku-buku motivasi sebab bila saya baca kata-kata tu, okay, dia seperti berada dalam diri kita lah. Penulis ni memahami diri kita lah. Itu saya kata contoh dalam buku pagi ni. Saya nak bacakan sikit Farah. Kalau saya agak-agak lama tolong berhentikan saya. Okay. Dia. Saya rasa penulis ni memahami keadaan saya yang sedang kerinduan. Bunyinya begini. Aku okey. Aku cuma rindukan dia. Terlalu. Saat ini semua tentang dia bergentayangan di minda. Membahagiakan. Maka kalau itu namanya kebahagiaan, jangan pernah engkau suruh aku lupakan. Biarlah engkau kata aku gila kerana bahagia dengan bayangan. Biarlah engkau kata aku berdosa kerana hidup dalam kenangan. Biar itu kebahagiaan aku dan aku tidak meributkan orang lain. Aku masih tersenyum baik-baik saja. Aku masih mampu bangun, mandi, masih makan dan masih boleh bekerja. Cuma satu, aku rindukan dia. Jadi Farah, bila saya baca buku ini, saya rasa, aku tidak kisah orang yang merindui. Orang lain pun sama. Orang lain pun turut bersama dengan kita. Sikit Farah, okay, macam mana penulisan itu boleh kita move on. Kita dah tulis-tulis dan kita baca balik tulisan kita. Macam Puan Mary cakap, kita baca-baca, kita cerita dekat orang lain. Tapi macam penulis, kita baca-baca,
kita tulis, kita dah tulis, kita baca balik tulisan dalam buku kita, kat situ dia memujuk hati kita. Contoh macam saya tulis dalam buku clear. Saya tulis kat situ tentang rezeki keadaan saya yang belum direzeki dengan ada anak. Jadi bila saya nak memujuk hati saya baca balik, oh aku kan tulis kat buku ni, Allah juga memberi dengan cara tak memberi. Jadi perempuan dan tuan, kenapa pentingnya baca dan tulis sedikit sebanyak dia sebenarnya memujuk hati kita dan juga memotivasi diri kita. Jadi yang terakhirnya, bacalah buku dan tulislah yang baik-baik. Itu saja Farah. Terima kasih. Terima kasih Nat. Oh betul. Saya mengenali Nat ni daripada zaman sekolah. Saya mengenali Puan Nat daripada zaman sekolah lagi. Memang saya tahu, saya pun kenal arwah Ibu Nat. Saya tahu jenis Nat semua. So and then I also know bagaimana menulis dapat membantu Nat untuk move on juga. So Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Nat yang akan berkongsi, dan jika mahu dapatkan buku boleh tengok di ruangan chat, memang ada boleh dapatkan buku Be Strong itu ya. Okay, so itu daripada Puan Nat. Untuk Protas Syakirin pula, buku yang bagaimana? Kita tahu, bukan buku, sorry. Dengan Protas Syakirin saya kena ubah sikit soalan. Bahan bacaan yang bagaimana Protas Syakirin suka, dan ada ke bahan bacaan yang Protas Syakirin nak kongsikan dengan viewers? Yelah, kita kena faham memang ada individu yang macam tu, memang bukan pada baca. So bahan bacaan bagaimana tu? Boleh kongsi sikit? Okay. Susah juga dapat panel macam ni kan. Okay, baik. Terima kasih Puan Farah dan semua yang terakhir ni kan. Okay, baik. Situasi saya begini. Saya jadi seorang yang tak reti nak serius sangat tanya kat anak lah. Walaupun namanya ustaz, tapi saya ni memang orang jenis santai. Itu karakter saya. Tapi minat saya suka benda-benda yang Allah tegur kita. Saya suka benda macam tu. Benda yang deep. Maksud ini sentak, deep. Yang saya rasa macam kalau kita baca, dengar, memang Allah tampar aku ni. Kan? Dan benda tu dia macam kontra tau. Saya tak serius, tapi saya suka benda begitu yang memang serius sebenarnya tu. Alhamdulillah, benda tu sangat bantu dakwah saya. Kenapa Allah kurniakan boleh santaikan benda yang serius. Contohlah sebab saya dapat motivasi agama, kan? So saya perlu baca. Walaupun tak minat, saya perlu baca. Dan of course saya memang kena dengar, kan? Contoh, saya tunjuk contoh. Ni bukan apa buku, contoh. Ada berapa ceramah saya perlu guna buku ni. Dr. Aid Qarni, ilal ladina asrafu ala anfusihim. Pesanan untuk orang berdosa. Memang kena sikit atas kepala. Memang saya lah tu, kan? So, ini bahan beratnya. Ini bahan sokongan kerangka saya punya perkongsian. Tapi saya akan rujuk banyak ceramah ustaz-ustaz selebriti, ustaz-ustaz yang dah santaikan pembacaan diorang. Akhirnya saya boleh mix untuk sampaikan pada remaja, pada staf-staf kerajaan, yang diorang takkan nak dengar ayat kitab. Memang orang tak nak dengar. Melainkan memang orang tu belajar dekat masjid, memang pergi pondok, tak apa, itu bahasa yang sesuai. Baik, so Alhamdulillah daripada approach itu, daripada minat saya itu, akhirnya keluarlah yang Kak Nat sebut tadi. Antaranya komik Ustaz Avengers. Komik Ustaz Avengers ni nama je macam ni, tapi dalam ni sentak nak mampus. Saya sendiri menangis baca, kan? Sebab dalam ni cerita-cerita benar, kan? Cerita Tuhan tegur. Cuma kita buat komik nak tarik jadi door opener, orang baca je. Tu je sebenarnya, kan? So daripada susulan ni saya tengok ramai pula remaja terlibat dengan cintun couple bagai nak kan. Angkara cinta lah semua bagai. Saya keluarkan dengan isteri. Sweet sour couple muda, hilang pula background dia. Ini lain macam halusinasi ni. Saya pusing belakang. Mana boleh. Warna hijau hilang. Baik. So, contoh sweet sour couple muda ni nampak macam geding kan? Macam ustaz nak ajak orang berkapal je. Itu dok benarnya, itu tarikannya. Bacalah kat dalam apa. Ini kisah benar. Macam mana saya boleh kahwin dengan isteri saya, diuji dengan cinta masa alam kampus. Sebab banyak benda ni berlaku pada remaja, kan? So saya cuba sedikit untuk guide dia orang. Bukan salah pada perasaan cinta tu, tapi salah pada respon kita pada perasaan tu, kan? Selalu saya sebut, bukan soal siapa jodoh kita, tapi jodoh kita tiba. Itu remaja yang banyak salah faham. Dia orang sibuk nak cari jodoh, tak prepare diri, kan? Sembang macam bagus dia semua, kan? Nak pergi ke rumah tangga, masjid tak berani, contoh, kan? Sembang kita. Itulah orang remaja adik-adik kita.
Itu contoh. So, tuan-tuan hormati Allah, ini situasi saya. Dan rasa semua ada setengahnya di luar sana sama seperti saya. Guna je kelebihan kita tu untuk dakwah, untuk sebenarnya kumpul pahala kita dekat sampai syurga nanti. Saya tinggalkan satu pesanan terakhir. Sebut-sebut baca, kita tak boleh lari daripada satu surah sangat familiar, surah Alaq, Iqra bismi rabbik. Khususnya kepada Muslim yang sedang mendengar, termasuk saya sendiri, pesanan ini sangat powerful. Kita kena channelkan betul-betul. Tak kira saya yang suka dengar audio, kepada semua yang suka baca buku, pastikan apa kita baca mesti dengan nama Tuhan kita. Maksudnya, yang kita baca, yang kita sampaikan berkaitan dengan Tuhan. Kita nak ajak orang balik pada Allah, termasuk diri kita sendiri. Ini tujuan besar pembacaan. InsyaAllah, wallahu alam, semoga manfaat pada saya dan semua. Makan saya ya. Baik, selamat puasa. Jangan tutup azan maghrib dengan azan asar. Wallahu alam. Baik, terima kasih Puan Syakirin. Memang betul, dia memang santai-santai je. Itu dia kata, Puan Nadirah karakternya begitu. Puan Syakirin begini, Puan Mary begini, saya begini. Ini memang berbeza-beza dan kita kena kenal diri kita untuk kita tahu kita suka baca buku yang bagaimana, bahan bacaan bagaimana. Okey, untuk soalan yang terakhir Puan Mary. Puan Mary, dalam kesibukan Puan Mary, bagaimana, yang pertama saya nak minta Puan Mary kongsikan sikit tip bagaimana Puan Mary disiplinkan diri untuk terus baca dan boleh kongsikan Puan Mary sedang buku kegemaran Puan Mary dan apa yang Puan Mary boleh share dengan viewers tentang buku apa yang Puan Mary sedang baca sekarang. Yang penting disiplin, macam mana tip nak disiplinkan diri tu, ada nak tahu. Okey, hujung minggu saya akan baca buku fizikal. Itu memang saya punya komitmen lah. Hujung minggu saya akan baca buku fizikal. Dan saya suka nak nasihatkan. Kadang-kadang ada orang ni dia ingat pencapaian terbaik adalah membaca banyak buku. Saya ada satu tabiat, saya suka ulang baca buku. Sebab baca kali pertama dia rasa lain, baca kali kedua perspektif dia lain, baca kali ketiga dia perspektif dia lain. So ulang baca buku tak ada masalah. Movie pun ada orang tengok banyak kali, tak faham-faham juga kan. Tengok movie, tak habis-habis ceritanya sama. P.Ramlee juga dia sama dia tengok tapi dia ulang tengok. So buku pun boleh mempunyai sifat yang sama. Kita boleh ulang baca. So kalau dekat rumah ada satu buku, belum lagi boleh nak beli yang kedua, ulanglah baca. Jadi saya suka self-help book, macam tadi Cik Puan Nadirah, saya suka self-help, saya suka biografi, autobiografi kerana saya rasa kalau kita nak memahami minda, kadang-kadang penulis tu pemimpin, kadang-kadang penulis tu adalah politician maybe and someone good lah, ada credibility dia, kita nak faham otak dia, kita kena baca buku autobiografi dia. Bagi saya lah, kalau kita tak boleh jumpa orang dia, contoh lah, kalau kita tak boleh jumpa some tokoh yang kita minat, kita bacalah buku tentang tokoh tu. Kita baca buku tentang tokoh tu. So setidak-tidaknya kita boleh jumpa maybe 5% of perspektif dia. So saya suka baca buku tentang manusia, tokoh, tindakan dan seumpamanya lah. So satu, dalam bidang saya memang langgan banyak newsletter. So this is another tip. Dari hari Isnin sampai Jumaat biasanya saya rasa saya langgan lebih I would say easily lebih 50 newsletter daripada blog-blog yang berpengaruh, website yang berpengaruh, yang dia akan hantar artikel, kajian dan seumpamanya dalam benda yang saya kaji lah, dalam bidang yang saya sekarang ada. So contoh kalau saya nak cakap pasal skincare, penjagaan kulit, macam tadi Puan Syakirin, saya suka dengar bila ustaz sebut apa-apa yang kita baca ni kena kembali kepada Allah kan. So ramai orang tanya saya tau, Puan ajar kecantikan tentang kulit, mana kembali kepada Allah tu? Saya kata salah tu, sebab bagi saya kan, kalau saya mengajar tentang kulit, banyak benda orang sebenarnya sambil level sebab benda tu kat atas muka dia kan, dia tak pernah rasa pun, tapi bila dia belajar baru dia tahu, Masya Allah kulit ni kompleksnya, daripada ada liangnya, daripada sistem dekat atas kulit ni yang boleh melembabkan diri sendiri, ada makhluk halus duduk atas kulit ni, mikroorganisma yang kerjanya memakan benda-benda debu, benda-benda tak baik atas kulit. Makhluk halus bukan benda tak baik, jangan terkejut. So bila saya baca dan saya kongsikan dengan mereka yang hadir pada kelas saya galakkan untuk mereka baca sekali buku yang saya baca, dan dia selalunya respon yang saya dapat, wow, hebatnya Tuhan. Kulit pun sangat kompleks. Kulit je, baru kita ambil 1 cm persegi, sangat kompleks. Dia adalah satu sistem yang mana very kompleks dan menjadi tanggungjawab kita untuk jaga kulit kita. Tuhan jadikan kulit lelaki, macam Ustaz Syakirin punya kulit lebih tebal daripada kulit perempuan ya. Kulit lelaki 25% lebih tebal daripada kulit perempuan. Sebab tu lelaki muka tebal ya. Lelaki lambat tua. Lelaki lambat tua, sebab tu dikatakan
Pernah kita dengar orang sebut life start at 40 untuk lelaki kan. Sebab kalau lelaki berusia 40 tahun, ya, dia tak perlu jaga muka dia. Dia mempunyai kandungan kolagen yang untuk jadikan kulit anjal tak berkedut. Lelaki mempunyai 25% lebih kolagen berbanding perempuan secara semula jadi. Lelaki mempunyai kulit yang lebih kuat. Kita lelaki makin tua. Memang susah hati, janganlah tak susah hati kita. Ya. Lelaki mempunyai kulit yang lebih kuat sebab muka mereka berbulu. Jadi gentian-gentian rambut tu hold the cell of the kulit. Semua ni dapat daripada mana? Membacalah, kena membaca. Jadi bila kita faham benda ni, kita akan rasa subhanallah dan kita akan tanya soalan yang bijak. Contoh, kenapa Tuhan jadikan kulit lelaki macam tu? Kenapa kita perempuan dapat kulit yang lembut? Sebab fitrah perempuan kan cantik-cantik ni fitrah perempuan. So Tuhan nak suruh kita jaga kulit kita yang lebih, kita panggil dikurangkan sikit tapi dia nak kita jaga. Sebab tu produk perempuan berderet. Ustaz masuk Guardian Watson tu, tengok produk lelaki, berapa rak je. Tengok produk perempuan. Jangan tanya kenapa kami masuk Watson tak keluar-keluar. Sebab membaca buku lah cerita dia tu. Kan. So laki lambat tua. So ada satu lagi kajian daripada buku yang jurnal yang saya newsletter yang saya langgan, saya baca, dia sebut man at the age of 40, lelaki pada usia 40 tahun, kalau dia tak jaga pun muka dia, ya, dia akan kelihatan 10 tahun lebih muda dengan perempuan yang berumur 40 tahun yang tak jaga muka dia. So memang ceritanya perempuan kalau nak maintain dia punya kita panggil tak tua sebelum usia, kenalah menjaga kan. So kerana membaca itulah datang ikhtiar menjaga tu tadi. Kalau kita tak ada fakta-fakta macam tu, kita tak buat. Kita anggap macam alah tak payah, air wuduk je. Ini masalahnya Ustaz, ramai orang sebut air wuduk cuci muka tu kan. Masalah betul. Kalau dia faham tentang sains kulit, macam mana Tuhan ciptakan kulit melalui pembacaan, tidaklah dia bercakap begitu. Tidaklah dia bercakap begitu kan. So saya mendisiplinkan membaca ni, dia berbeza lah. Dulu saya ingat dalam tahun sebelum 2019 saya punya membaca, satu bulan saya boleh baca 7 buku, 7 books. Saya sangat committed membaca dan cuma semenjak saya semakin sibuk, saya kena cari rumusan bacaan. So saya sangat sarankan kalau anda pergi pada blog yang anda suka, yang ada sumber yang anda nak dapat, langganlah newsletter dia. So dia akan sentiasa hantar update benda-benda baru dan kadang-kadang sangat komprehensif kan? Sangat-sangat komprehensif. So itu cara saya mendisiplinkan diri membaca. Buku yang saya suka sekarang ini adalah buku tentang kulit. Saya sedang membaca tentang macam mana merawat kulit dari sudut tiga negara, 3 budaya. So orang Korea ada cara jaga kulit dia, this is Korea. Orang Jepun ada cara jaga kulit dia, ni Jepun. Orang Amerika ada cara jaga kulit dia, ni Amerika. Saya dapati Western people a bit more complicated sebab dia klasifikasikan kulit kepada 16 jenis. So mereka banyak gunakan bahan-bahan aktif. Yes, 16 jenis. Orang Jepun dia fokus kepada anti penuaan. Umur 80 kulit macam umur 60. Sebab dia orang suka massage. Dia suka massage muka dia. Dia suka urut muka dia. Orang Korea dia suka bermula awal. Umur 9 tahun dah jaga kulit. Budak umur 9 tahun dia dah jaga bagi pendedahan tentang pemakaian essence. So seronok kan bila kita membaca. So saya sendiri pun dapat membaca tentang kulit. Buku tentang kulit ni sangat mahal. Skincare book sangat mahal. Kalau tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang daripada RM150. Mesti ke atas. Walaupun dia nipis. Ini pun dah 100 lebih dah. So bila saya dah baca lebih 50 buku tentang skin ni, so saya dapati dan saya bergaul dengan banyak orang yang menjual skincare, saya dapati ramai penjual produk dekat Malaysia ni, kan sekarang banyak produk keluaran tempatan. Mereka keluar produk tapi dia tak berilmu. Saya rasa sedih. Tapi saya tak boleh blame dia orang sebab dia orang ni fokus jualan. So bila produk mereka jual tapi mereka tak ada knowledge tentang ilmu tentang kulit. Jadi saya pun keluarkanlah buku sendiri. So ini buku saya. Saya collect 100 soalan mengenai penjagaan kulit. Terus promote buku sendiri, jangan tak tahu. Dan buku ini saya buat berwarna dan juga memang kita panggil full color. Sebab dan tulisan dia saya tak kecil-kecilkan, saya buat besar-besar sebab saya nak pupuk minat orang membaca. So buku ni dalam tempoh 24 jam saya buat 300 unit yang pertama terjual, alhamdulillah. Sekarang dah terjual lebih 800 unit, alhamdulillah.
Dan saya dapati kenapa orang minat buku macam ni ada 3 sebab. Pertama, buku tu memang menjawab soalan yang diajukan oleh pelanggan. So pelanggan ada banyak soalan tentang kulit, saya bagi jawapan terus, ada 100. Ya, sebenarnya soalan dia banyak tau. Itulah ni tulis buku kan, tak boleh semua letak dalam satu buku kan. Saya cakap dengan tim saya, jom kita buat 200 tapi masa saya tulis 100, okey tak larat dah, nanti buat lagi. Banyak sangat. Yeah. So saya rasa buku skincare dalam berbahasa Melayu hampir tidak ada di Malaysia ini. Sebab tu saya pergi kepada genre itulah. Dan tujuan utama saya tulis buku ni, kumpulan sasaran saya yang nak manfaatkan ada 2. Pertama, mereka yang menjual produk, ya, yang baru dalam dunia produk skincare ni. Sangat ramai ya di kalangan kita ni sekarang ni terlibat sebagai ejen, dropship, jual produk ni. Tapi dia tak dilatih bahagian ilmu kulit. Tapi dia jual produk tentang kulit. Pelik sangat tu. Ya. So saya rasa bahagian satu tu saya ambil tanggungjawab itu. Keduanya lah saya sasarkan kepada orang yang baru nak mula jaga kulit. Ustaz bagi kat isteri, beli kat isteri. Okay, tiba-tiba. Saya baru nak tanya lah. Nak tanya berapa ringgit nak beli ni. Okay, so tujuan boleh nanti kita bincang Ustaz. So ceritanya adalah membaca ni kan, dia adalah membuka jalan kepada bagi saya minat menulis. Kalau nak jadi penulis memang kena membaca. Ya, ada orang sangat minat menulis, dia nak hasilkan buku dia kerana dia nak jumpa orang, dia tak nak bagi business card. Ada satu trend terbaru dalam dunia profesional. When they see people, they no longer want to give business card. Sekarang jumpa orang, ni saya nak hadiahkan buku kita. So mana lebih diingati? Bagi buku, tak bagi business card sekarang. Dan satu lagi saya pernah dengar daripada seorang tokoh yang saya jumpa, menulis buku adalah umpama orang yang sama macam orang yang ambil PhD. Sebab you telah membuktikan bahawa you spend that time, kita tahu betapa sukarnya menulis. Spend that time buat research, pastikan ejaan tak salah, nak design lagi dan seumpamanya. So membaca, menulis buku bagi saya adalah satu bentuk pembelajaran yang hebatlah, tinggi, sangat tinggi. So dia diumpamakan sama macam ambil PhD. So kiranya kita dah mengesahkan kemahiran dan kepakaran kita dalam bidang itu. Kita ada bukti. When I talk about skincare, I have a book of skincare. So saya sangat galakkan kalau anda yang mendengar ni meminati menulis, dan saya rasa kita tak boleh nafikan ya, kalau sesiapa yang mendapat manfaat daripada buku kita, insya-Allah kita pun mendapat ganjaran yang berpanjangan semasa kita hidup dan juga insya-Allah lepas kita tidak ada. So itu pun satu sasaran saya juga. Saya ada sasaran yang mana saya fikir the best motivation is always death. Motivasi terbaik orang yang hidup adalah kematian. Sebab kita tak tahu bila. Ya, jadi kita yang perlu buatlah tiap-tiap hari kita kena buat benda-benda bermanfaat. Tiba-tiba jadi ustazah. Macam saya ustazah di sini. Boleh buat. Kita kena buat benda-benda yang bermanfaat. Sebab saya pernah dengar daripada satu guru bagi tahu, dia kata kalau if you remember that death tidak ada tarikh yang tetap, dia kata, kita akan tergesa-gesa untuk buat segala benda yang baik. So ketika itulah saya macam, okay, I have to read a law book, saya kena tulis ni, saya jangan pastikan social media sentiasa aktif. So motivasi utama saya sebenarnya, cakap terus terang, adalah kematian. We do not know when, kan? So you have to just do the best every day. But of course, iman ada pasang dan surutnya, betul tak Ustaz? Adalah hari kita. Betul. Ustaz pun sama. Ustaz pun sama. Kulit bertebal, muka tebal. Biasalah. Adalah hari kita rasa down, dan kembalilah kepada terapi yang terbaik, itu membaca lah. Bagi saya itu terapi terbaik. Kita jangan menyendiri seorang-seorang dalam bilik tu, menyendiri dan membaca buku tu terapi bagi saya sangat-sangat terbaik. Repair balik, bagi workout dekat otak kita. So I wish everyone yang menonton ni, moga-moga anda semua mempunyai ilham untuk at least menulis satu buku, walaupun kecil macam ni pun tak apa. Ni buku yang saya suka baca juga ni. Motivasi ni pun buku, tapi ni modern sikit lah Ustaz. Ni pun buku setepek juga, kalau baca macam kena tampar juga kat sini. Tapi dia ayat-ayat ringkas lah. Sebab ada orang dia tak nak baca buku besar, buku kecil-kecil kan. Sama macam buku tadi kan nama. Dia dah. Bismillah sama. Exactly. So ini buku-buku kecil yang saya suka baca. Kalau saya selak, saya baca dan saya rasa macam akulah tu. Macam itulah. So nice. Okay. Alright. Okay, thank you. Okay, thank you boy. Alright. Okay, so nampak ya, super panel pun dah wrap up, dah kongsikan buku kegemaran, dah kongsikan apa yang boleh dibaca. Jadi kita pun dah habis ke penghujung rancangan. Terima kasih pada yang tetap setia bersama kami sehingga akhir rancangan dan juga yang melihat rangkaian ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga kita jumpa lagi, dan untuk penontonnya boleh
saya nak kongsikan kat sini ayat pada buku yang saya baca ni. Untuk menjadi seorang yang pakar dalam suatu ilmu, kita bukan hanya perlu membaca tetapi juga dimestikan pakai ilmu yang diperolehi secara praktikal dalam pelbagai suasana. Itulah tadi. Kita baca bahan bacaan, buku ke, audiobook ke, e-book ataupun journals, any channel that we read, make sure we give back to ourselves and others. Bagi semula pada diri kita dan pada orang lain melalui kita tulis dan kongsikan sama ada social media, seringkas mana pun yang tuan-tuan cik puan boleh buat, tulislah yang baik-baik. Moga kita semua dapat manfaat dan jadikanlah membaca itu satu terapi diri kita. Terima kasih pada semua panel, terima kasih Puan Nat, terima kasih Puan Tasha, terima kasih Puan Mary, terima kasih semua yang menonton dan kita jumpa lagi insyaAllah di siri akan datang. Jangan lupa pukul 11 ni, pukul 11 ni kita ada program Jom Baca 10 minit. Okey, 11 pagi hingga 11.10. Boleh baca di mana juga anda berada. Tangkap gambar dan tag juga. Dan untuk macam saya sendiri, kami ada program pada Persatuan Pustakawan Malaysia pun ada buat read, snap and win. So you just take the book, the picture with books and the content with the books, kongsikan di Facebook dan tag kami. Saya kira Perbadanan Perpustakaan Awam Johor juga ada buat program itu. Jam 11 ini, jumpa nanti. Jangan lupa baca 10 minit. Kita mulakan dengan hari ini. Baik, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.